إلى النبي الكريم والصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد. Yang saya hormati yang tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu lagi pada tahun baru ini, tahun 2021. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lepas insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan buku Faraid, permasalahan dan jawapannya. Sama mana Ustaz? 121. Kita sampai pada muka surat 121. Baik, soalan ke-102. Apakah dimaksudkan dengan halangan dalam pewarisan? Apakah dimaksud sebagai halangan dalam seseorang untuk menerima pewarisan? Jawapan, menurut istilah, halangan bermaksud kewujudannya mewajibkan ketiadaan orang lain, tetapi ketiadaannya tidak menghadang kewujudan atau ketiadaan sesuatu. Contoh, perhambaan. Ini kerana kewujudan perhambaan pada seseorang ialah mewajibkan dia tidak berhak menerima pusaka, tetapi ketiadaannya tidak bermakna dia wajib menerima pusaka atau sebaliknya. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Contohnya, cucu. Cucu tak dapat pusaka bila wujudnya anak kepada si mati. Cucu takkan dapat pusaka kalau wujudnya anak. Tapi tengok pula jenis anak macam mana. Anak lelaki ke anak perempuan. Kalau yang wujud tu cucu berserta dengan anak perempuan, cucu tu ada kemungkinan boleh dapat lagi pusaka. Ada kemungkinan boleh dapat lagi pusaka. Tapi tengok pula cucu tu anak siapa. Anak pada anak laki-laki ke, anak daripada anak perempuan juga. Kalau anak perempuan juga, tak dapatlah cucu tu. Tak dapat. Dan juga kita boleh bagi contoh halangan ni sama ada halangan pengurangan. Dia ada dua jenis. Halangan pengurangan, halangan totally tak boleh dapat. Ada kurang, ada yang terus tak dapat. Yang kurang sebagai contoh, seorang suami kalau dia tak ada, isteri dia meninggal dunia dan tidak ada zuriat, suami dapat 1/2. Tapi kalau ada zuriat, suami 1/4. Isteri kalau suami mati, suami tak ada zuriat, isteri dapat 1/4. Kalau ada zuriat, 1/8 isteri akan dapat. Sama juga contoh ibu. Kalau si fulan ni mati, dia meninggalkan seorang abang, ibu akan dapat 1/3. Abang tu akan dapat baki. Dia meninggalkan 2 abang ataupun seorang abang, seorang kakak, ibu tu tak akan dapat 1/3, dia akan dapat 1/6. Baki tu akan dapat pada adik-beradik dia. Itu contohlah halangan-halangan dan sebagainya. Baik. Macam juga perhambaan ataupun pembunuhan ataupun dia murtad. Bila dia murtad, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, automatically dia dihalang daripada menerima pusaka. Dia murtad ataupun dia membunuh waris dia, pewaris dia. Lambat sangat ayah nak mati, dia letak racun tikus dalam, ataupun letak virus COVID-19 dalam, dia cocok sebagai contoh, membunuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita dah bincang rasa 2 tahun lepas lagi, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, pembunuhan dalam bentuk apa saja, sengaja, tak sengaja, tersilap, penyebab kepada kematian, maka dia dihalang secara totally untuk menerima pusaka daripada orang tua dia. Soalan ke-103. Berapakah pembahagian hijab? Hijab ni dinding hijab. Hijab atau halangan terbagi pada 2. Yang pertama, saya sebut tadi, hijab hurmat, hijab nuqsan. Hijab pengharaman, hijab nuqsan. Kita dah lompat tu pada soalan 103, jadi tak perlu kita ulang. Soalan ke-104. Siapakah ahli waris yang tidak akan terhijab dengan hijab pengharaman? Dia tidak akan tidak siapa boleh halang dia daripada dapat pusaka. Iaitu ada 6. Yang pertama, anak kandung lelaki
anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, isteri, ni 6 yang disebut oleh ulama. Tidak siapa-siapa boleh halang dia kecuali dia melakukan 3 perkara tadi: membunuh, murtad, jadi hamba. 3 sebab ni yang boleh halang seseorang daripada nerima pusaka. Selain daripada tu, dia tetap layak nerima pusaka. Dia isap radak, layak. Dia OKU, layak. Dia nikah dengan bukan orang kita suka, layak tetap dapat pusaka. Dia rempit, tetap dapat pusaka. Walaupun kita buat wasiat supaya jangan bagi pusaka pada anak si fulan bin si fulan itu, tapi hakikatnya wasiat tersebut tak valid dan tak perlu dilaksanakan. Sebab anak tu isu dia derhaka satu hal, itu isu dia dengan Allah. Tapi hak dia sebagai anak tetap wujud. Hak sebagai anak tetap wujud. Sebab dia seorang anak yang sah, dia kena dapat pusaka. Mana tahu, kata ulama, waktu dia terima pusaka tersebut, asalnya dia anak derhaka, tiba-tiba dia insaf, Allah, aku derhaka dengan ayah aku pun dapat lagi pusaka. Dia bertaubat kepada Allah. At-taibu minal dhanbi kama la zambalahu. Orang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Yang Allah sebut dalam ayat tu, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu, mak bapak kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa yang boleh bagi manfaat besar kepada kamu lepas mau mati nanti. Tak, kita tak tahu. Mungkin kita anggap anak kita yang paling tak berguna ni, sedangkan anak ni lah yang banyak doa kita ingat sikit. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teringat je Rabbighfirli wali walidayya. Dia bukan teringat air raya sedih gitu, patut dia doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali sehari kita kena? Alal aqal 5 marrat, 5 kali sehari. Alal aqal, paling kurang. Ni tak semayang, masih bila nak doa? Tak semayang pun, masih bila nak doa? Kalau semayang, kemungkinan kita sempat berdoa untuk mak ayah kita. Soalan ke-105, apakah dimaksudkan dengan hijab nuqsan? Saya dah sebut dah sini, tapi kita ulang lagi. Hijab nuqsan ialah hijab pengurangan, halangan seseorang daripada menerima sebahagian hak pusakanya kerana ada bersama mereka ahli waris yang lain. Saya bagi contoh dah tadi kan. Contoh isteri, kalau suami tak ada anak, isteri dapat 1/4. Kalau 4 orang isteri nikah dengan mamat ni tak boleh bagi zuriat, tak ada anak. Nikah dengan 4 tak beranak, maka 4 ni berkongsi dengan 1/4 harta mamat tadi. Tapi dia nikah, mamat nikah isteri pertama 20 tahun nikah, tak ada zuriat. Isteri kedua 15 tahun, tak ada zuriat. Isteri ketiga 10 tahun, tak ada zuriat. Isteri keempat nikah setahun, 20-21 beranak Allah SWT. Maka disebabkan mat ada juga anak daripada isteri yang keempat, maka automatically 4 berkongsi 1/8. Itu nama hijab nuqsan. Daripada 1/4 dapat 1/8. Nuqsan maknanya pengurangan. Okey, baik. Itu boleh tengoklah sebagai keterangan ahli waris. Contoh suami 1/2 kepada 1/4, isteri 1/4 kepada 1/8, ibu 1/3 kepada 1/6. Kalau si fulan ni mati, dia tak ada zuriat, ibu 1/3. Tapi kalau ada zuriat 1/8. Ataupun Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 11 tu, kalau ada adik-beradik lebih daripada seorang, 1/6 ibu akan dapat. Itu disebut hijab nuqsan. Yang keterangan itu perlu saya terang sebab saya dah terang dah tadi. Soalan ke-106, apakah dimaksudkan dengan hijab hirman? Bukan hirman tino ni, hirman. Romi alif nun, hirman. Hijab hirman atau hijab pengharaman ialah halangan seseorang daripada menerima pusakanya sama sekali. Contoh, dia bukan haram hukum dosa besar kan, itu haram maknanya dia tak dapat pusaka. Saya bagi contoh dah tadi kan, cucu lelaki iaitu anak kepada anak lelaki. Cucu ni nak dapat, mesti dia tu anak kepada anak lelaki-lelaki saja. Nak dapat apa? Nak dapat faraid. Nak dapat wasiat, silakan. Nak dapat hibah, silakan. Tapi faraid, nahi kabinah. Tak boleh dapat. Betul ke saya cakap tu? Itu kata syarahkan. Contohnya, saya bagi contoh lah. Boleh faham? Kalau ada lah anak lelaki, cucu takkan dapat pusaka. Sebab ada orang tanya juga, ni ustaz, seorang ni mati, dia meninggalkan anak, kemudian dia meninggalkan cucu, dia meninggalkan macam cerita, cerita pada kita. Yang paling sakit hati, ustaz,
Ni mamak mati, dia ada abang kandung seorang, kakak seorang, adik lelaki seorang, adik perempuan seorang, dia main kira gitu. Dalam fara'id tak ada kedudukan. Tuan-tuan nombor 1 ke nombor 18 ke, kita tak kira nombor. Kita kira jantina mika tu apa. Dan laki ke perempuan. Bagi kita tanya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Tak perlu kita detailkan. Anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, 3 lelaki pula, 4 kembar perempuan berlaku. Tak payah, tak payah. Itu tak perlu. Yang perlunya berapa jantan, berapa lelaki, berapa perempuan. Itu saja yang kita perlukan. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Jadi kalau tanya soalan lepas ni, tak payah sebutlah anak lelaki berapa orang, anak lelaki anak keberapa dan sebagainya. Terus sebut berapa adik-beradik, jantinanya sahaja. Yang tu kita perlu sangat-sangat. Ada seorang tanya kepada saya, dia tanya soalan itu lah. Dia sebut, saya tanya berapa lelaki, berapa perempuan. Tak dikawal, saya senyap tu, marah gambarnya. Kita bila tanya kita tak faham soalan, kita tanya balik. Bukan maknanya kita tak tahu jawapan. Mungkin tak tahu lah, mungkin juga. Tapi nak jawab tu dia kena biar detail sikit kepada spesifik pada persoalan yang ditanya tersebut. Soalan ke-107. Siapakah yang menerima hijab pengharaman? Ahli waris yang akan dihijab. Hijab ni apa dia tadi? Dihalang ataupun didinding daripada menerima pusaka. Dengan hijab pengharaman adalah seperti berikut. Cucu akan dihalang kalau adanya anak kepada si mati. Anak apa? Anak laki-laki. Anak laki ni kuat, macam Undertaker dalam WWF. Kuat. Nampak dia bawa khanda tu pun kita ketol itu. Kita pula dia takut. Padahal dalam TV tu punya kita dijajak waktu tu. Saya minat juga masa kecil-kecil kan tengok depan TV. Dan ni yang mengarut semua, nampak. Datuk ayah, datuk akan dihalang kepada ayah. Kalau ayah ada, datuk tak dapat. Datuk bercucu, ke datuk bergeluar. Nenek takkan dapat pusaka kalau ada ayah dan ibu kepada si mati. Nenek kan. Saudara kandung takkan dapat pusaka jika sekiranya ada anak lelaki, cucu lelaki dan ke bawah dan ayah si mati. Ingat adik-beradik, kalau ada ayah, kalau si fulan itu ada anak lelaki-lelaki, janganlah kita bercita-cita nak dapat pusaka dia. Tapi kalau ada anak perempuan, dan kita boleh bercita-cita lah. Tak payah cita-cita lah. Sebab memang betul kita layak. Cumanya saya sebut mana-mana tempat tentang macam, walaupun kita layak, tak semestinya kita wajib tuntut benda tersebut. Faham tak tuan-tuan sekalian? Kita ngaji kan? Kita semua ni pelajar mengaji belakang. Sebab ada orang kata, Ustaz, dah tu hak saya wajib tutup. Tak wajib tutup, cuma tahu hak kita. Dah wajib tutup, terpulang pada tu. Cuma kalau tengok pihak keluarga tersebut lebih memerlukan harta ataupun keuangan tersebut lebih pada kita, maka kita tahu itu hak kita. Cuma kita buat benda, tak apalah pakcik tak nak, pakcik ambil pun boleh. Ataupun kita ambil dulu, bagi. Contoh, ambil dulu bagi. Ataupun tak apalah pakcik tak nak, kamu bagilah adik-beradik. Khalas. Tapi ada juga macam ni, tak dah mati lagi, sebut dah. Mau mati nanti jangan lupa bagi aku. Siapa lupa? Dia mati dah. Memang dia lupa lah dunia ni. Bukan nakil dalam kubur tak selesai lagi. Nak ingat hartamu? Tak. Dia pesan dah, mau mati tadi. Pesan anak, kalau ayah kamu mati nanti, pakcik dapat bahagian. Nampak? Dia punya semangat. Walaupun betul percakapan dia, cuma yang Allah, si fulan tu tak mati lagi. Tengok pula anak saudara kecil-kecil je lagi, nak merah-merah lagi. Tak. Kita beria, lobby nak dapat. Betul kita layak terima pusaka, tapi tak semestinya kita menuntut macam Allah SWT. Hak kita dapat. Tapi orang tak faham yang ni. Dia kata asal ada hak, asal barang jadi pitih, aku nak tuntut. Asal barang jadi duit, nak tuntut belaka. Bukan bekalan ni, bekalan tiada dengan lumut. Kemudian Allah SWT jangan marahkan gua. Tak betul. Sebab ada orang anggap tu wajib. Kalau tak tutup, dosa saya. Bukan gitu. Tak ada gitu. Tak ada sampai dosa macam tu. Yang dosanya, kita ambil hak lebih pada hak kita. Dosa. Ataupun kita zalim pada anak saudara. Kita dapat duit pitih tu, reda tu, bukan untuk kita berjoli. Nak pergi sana, ke sini, buat kata Perdana Menteri lah. Ke sana, ke sini, musim Covid. Nak buat duit, pusaka banyak. Tu anak saudara tu. Makan apa dia? Nak ikan bilis ke? Makan apa? KFC ke? Makan apa dia? Kita sedap ke darah, anak saudara susah rupanya tuan-tuan sekalian. Patutnya pitih kita dapat tu
Betul lah bonus untuk kita, tapi di sana ada tanggung di dunia dan jawab di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang lain tuan boleh baca lah contoh-contoh yang lain. Soalan 18. Apakah perbezaan antara al-mahrum dan al-mahjub? Terdapat perbezaan di antara keduanya. Al-mahrum ialah individu yang terdiri daripada yang ditegah daripada menerima pusaka seperti membunuh, berbeza agama dan sebagainya. Dikenali sebagai berbeza agama, dikenali sebagai ataupun diiktibarkan kewujudannya seperti ketiadaannya yang mana ianya tidak memberi kesan kepada ahli waris yang lain. Maksudnya macam mana Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh macam ni. Seorang tu dia membunuh. Contohnya contoh kita bagi contoh. Mak ni mati. M ni mati. Mak ni matilah. Mati 2 kali. Mak dia ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki ni dia bunuh mak. Bila dia bunuh mak, dia langsung tak dapat pusaka. Dan wujudnya dia macam tak wujud. Faham tak? Walaupun dia ada dalam penjara, tapi macam tak wujud dia. Maka anak perempuan dia akan dapat 1/2. Asalnya kalau dia tak bunuh mak, dia akan dapat 2, adik upah dapat 1. Ni 2/3, 1/3. Kenapa 2/3? Anak lelaki macam 2. Bagi dia, anak perempuan 1/1 lah, jadi 3. Jadi 2/3, anak perempuan 1/3. Tapi disebabkan ni yang bunuh mak, maka dia dapat 1/2. Sebab ibarat macam tak ada anak lelaki-lelaki. Itu contoh Allah SWT nak bagi faham. Baik. Kemudian hadirin Allah SWT sekalian, yang tu tuan boleh baca. Itu maksudnya al-mahrum. Al-mahjub ialah seorang yang dihalang untuk mendapat pusaka dengan wujudnya ahli waris yang lebih dekat dan kuat kepada si mati, seperti wujudnya ayah bersama datuk. Lebih kurang je tuan-tuan Allah. Cuma beza al-mahrum iaitu orang yang dihalang, tapi bila dia tak dapat, dia tidak beri, dia ibarat macam tak ada terus dalam pewarisan tersebut. Dan ini tuan-tuan Allah SWT banyak berlakulah kepada kita. Cuma dalam bab kes pembunuhan ni kena clear sikit pada kita tuan. Pembunuhan ni sengaja ataupun tidak sengaja, dalam mazhab Imam Syafi'i dia diiktibarkan sebagai membunuh pewaris. Ni kita boleh risau sekali, kita boleh risau. Tapi biasanya yang bagi hukum ni mahkamah bagi hukum. Tengok pada mahkamah lah hukumnya macam mana. Baik. Habis yang tu. Soalan ke-109. Siapakah dimaksudkan dengan saudara Mubarak? Bukan kedai buku Mubarak tu. Saudara disebut sebagai akhun mubarakun, saudara membawa berkat namanya. Yang dimaksudkan dengan akhun mubarak ataupun saudara lelaki yang membawa berkat ialah kerana dengan wujudnya saudara lelaki ini akan menyebabkan saudara perempuannya dapat menerima pusaka. Itu mungkin kita tak nampak lagi. Tengok soalan 110. Bagaimanakah situasi kes yang melibatkan akhun mubarak boleh berlaku? Kes akhun mubarak boleh berlaku hanya dalam 2 keadaan. Nanti kita bagi contoh pada tuan-tuan untuk tuan-tuan lagi nampak benda ni. Apabila telah sempurna bahagian anak perempuan 2/3, maka akan menyebabkan cucu perempuan tergugur daripada menerima sebarang pusaka, kecuali jika bersamanya terdapat cucu laki-laki pada kedudukan darjat yang sama atau rendah daripadanya seperti cicit laki, maka saudara lelakinya itu akan mengasabahkannya. Tengok sini kan. Anak perempuan kalau seorang 1/2 dia dapat. Kalau ramai 2 anak perempuan dia ramai, dia dapat 2/3. Baik. Situasi akhul mubarak yang pertama, contohnya adalah qada mati. Dia ada anak perempuan seorang, dia ada saudara perempuan seorang. Ini contoh pertama. Anak perempuan yang akan dapat 1/2. Anak perempuan yang akan dapat 1/2. Anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Cucu perempuan seorang, cucu perempuan ni akan dapat 1/6. Disebut istilahnya untuk menyempurnakan 2/3. Istilah takmilah lizulusain. Istilahnya untuk
untuk menyempurnakan 2/3. 2/3 apa? 2/3 milik anak perempuan. Contoh yang kedua, Lan mati juga. Lan ada 2 anak perempuan dan dia ada cucu perempuan seorang. Bila 2 anak perempuan, dia akan dapat 2/3. Seorang 1/2, 2 orang dan ke atas 2/3. Bila 2/3 menyebabkan cucu ni tak dapat apa-apa sebab dah sempurna 2/3. Jelas? Dah sempurna 2/3. Tetapi bila ada akhun mubarak ni, yang kita bincang akhun mubarak. Bila ada akhun mubarak ni kat sini, contoh cucu lelaki kan, maka menyebabkan cucu lelaki ni membawa berkat, dia akan menarik cucu perempuan bersama-sama, dia akan menerima baki harta tersebut. Sebab apa? Ada cucu lelaki. Tapi kalau tak ada cucu ni, cucu perempuan ni, hai, bye-bye, tak ada apa-apa. Itu sebab dia kata bawa berkat. Bawa berkat. Ya? Situasi yang kedua, adik-beradik. Adik-beradik. Contohnya, disebut kat sini tentang Allah SWT. Situasi kedua, Kasim meninggal dunia. Tengok belakang. Situasi yang kedua, apabila telah sempurna saudara perempuan kandung mendapat 2/3, maka akan menyebabkan saudara sebab tergugur daripada dapat pusaka. Sama juga, situasi yang hampir sama, cuma bezanya adik-beradik. Jadi Fatimah mati. Kita buat 2 situasi. Dia ada seorang saudara perempuan kandung, SPK. Dia ada seorang saudara perempuan sebapa, SPSB. Bila seorang saudara perempuan kandung, dia akan dapat setengah. Yang ini akan dapat 1/6. Apa sebabnya? Untuk menyempurnakan 2/3 hak tertinggi bagi seorang perempuan dapat. Baik. Situasi kedua, Fatimah ada 2 saudara perempuan kandung dan dia ada seorang saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa ni tak kira berapa orang. Kalau tuan tak 11 orang pun tetap 1/6. 20 orang pun tetap 1/6. Bukan seorang saja. Saya bagi contoh seorang di sini, 1/6 kan. Sini ada contoh 10 saudara perempuan sebapa. Maka dia dapat 2/3. Walaupun dia ada 10, tetap tak dapat apa-apa. Sebab dah sempurna 2/3. Baik. Tiba-tiba ada sini saudara lelaki sebapa, ada seorang. Maka dia akan dapat berapa? Dia akan dapat bersama-sama bagi harta. Itu sebab ni kita panggil dia akhul mubarakun, saudara membawa berkat. Saudara bawa berkat. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh syarak kepada kita. Ada soalan tak sini? Saudara tuan-tuan mati Allah SWT. Ada soalan tak? Kalau tak faham tanya. Kalau tak tanya, maknanya faham. Ada soalan? Itu special sebab bawa berkat. Ni ada satu lagi, bawa sial pun ada. Ada dia menyebabkan adik-beradik tak dapat pusaka. Ni. Siapakah yang dimaksudkan dengan akhun mash'un? Mash'um. Minta maaf, tuan tambah M. Bukan mash'un, mash'um. Sya'uma. Saya baca sya'uma. Bukan N, M. Yang dimaksudkan dengan akhun mash'um ialah dari kata dasar sya'uma, bermaksud sial atau kesialan. Dari segi istilah faraid, ianya bermaksud saudara lelaki yang tidak bawa berkat, kerana dengan wujud dirinya menyebabkan saudara perempuan tergugur daripada mendapat bahagian dalam pewarisan. Ada juga. Jangan main-main. Soalan ke-112. Bagaimanakah situasi kes yang melibatkan akhun mash'um ini boleh terjadi? Kes akhun mash'um ini boleh berlaku bila seorang ahli waris yang jika dia berada tanpa saudara laki-lakinya akan melayakkan dia menerima pewarisan. Tak ada laki-laki dia dapat. Namun dengan sebab wujudnya saudara lelakinya, maka dia terlepas daripada memperoleh pewarisan. Kes akhun mash'um terjadi kepada beberapa ahli waris. Yang pertama, apabila cucu dihadiri cucu laki-laki, ini menjadikannya asabah bil ghairi. Kita akan rujuk balik tajuk awal bab asabah. Apa dia asabah? Iaitu menerima semua harta jika seorang, ataupun menerima baki harta jika wujud ahli waris yang lain. Contoh, anak perempuan kalau dia seorang 1/2, tapi dia ada anak lelaki bersama-sama, maka dia dapat secara bersama-sama asabah
maka lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu mana asabah. Siapa dia ahli asabah? Terrujuklah kepada ada 3 kategori sebelum ini. Baik. Yang kedua, apabila saudara perempuan sebapa dihadiri saudara laki-laki sebapa, ini menjadikannya asabah bil ghairi. Saya ulang balik dah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun tahun baru kan tak? Asabah ni, asabah ada 3. Asabah yang pertama binafsih. Ingat tak? Asabah. Sebab lama 3 tahun lepas dah sebenarnya. Binafsih ni apa dia? Diri dia tu sendiri dengan diri dia. Siapa dia? Anak laki-laki dan ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit, mesti lelaki. Walaupun dia tukar buang negeri pun jadi perempuan, tetap dia lelaki. Kemudian asal si mati, siapa dia? Ayah, datuk dan ke atas. Wa'in ala dan ke atas. Kemudian saudara dia. Saudara siapa? Saudara si mati, kandung atau sebapa, dan anak-anak lelaki mereka. Dan yang ketiga, pakcik, kandung atau sebapa, dan anak-anak mereka. Dia ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama paling tinggi sekali. Contoh, ahli mati, dia ada anak lelaki seorang, maka anak lelaki dia akan dapat 100% harta. Itu nama asabah. Habis semua. Ahli mati, dia ada isteri. Isteri akan dapat 1/8, anak akan dapat 7/8 baki harta, disebut sebagai asabah juga. Kalau dia seorang pun asabah, ada orang lain pun dia tetap mengambil secara asabah. Itu masuk tuan-tuan Allah yang saya cuba jelaskan kepada tuan-tuan. Yang kedua, asabah bil ghairi. Bil ghairi ni semua perempuan, ni semua laki-laki, ni semua perempuan. Siapa dia? Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga saudara perempuan. Hanya 3. Anak perempuan jika ada bersama dia anak laki-laki, cucu perempuan jika ada cucu laki-laki, saudara perempuan kandung ataupun saudara perempuan sebapa jika ada saudara lelaki mereka. Kalau ada dia lelaki, maka dia akan jadi asabah bil ghairi. Yang lelaki kekal martabat dia asabah binafsih, dia binafsih. Tapi kalau perempuan ada, bil ghairi namanya. Yang ketiga, ma'al ghairi. Dia macam tajwid tu lah, ikhfa hakiki, izah alki. Tapi yang tu tak kena tahu, yang ni kena apa tak kena. Ma'al ghairi apa dia? Yang itulah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa jika bersama anak perempuan si mati ataupun cucu perempuan, dia akan mengambil baki. Kedudukan dia cukup kuat. Contohnya mana? 5 mati, dia ada anak perempuan seorang, dia ada saudara perempuan kandung seorang, maka anak perempuan akan dapat 1/2, yang ni akan dapat baki harta. Ini orang panggil asabah ma'al ghairi. Itu sebab siapa kata perempuan dapat sikit dalam pusaka, dia memang tak mengaji faraid minta Allah SWT. Perempuan boleh dapat banyak juga harta pusaka. Boleh tuan? Tengok contoh kes dalam tu. Siti meninggal dunia dan meninggalkan suami. Siti meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, ayah, anak perempuan dan cucu perempuan. Tengok kat situ tuan. Siapa ada buku boleh nampak . Suami dapat 1/4 sebab apa? Sebab Siti ada zuriat. Ibu dapat 1/6 sebab apa? Sebab Siti ada zuriat. Ada dah sebagi semua catatan situ. Ayah dapat 1/6 sebab apa? Siti ada zuriat. Jawapan dia. Anak perempuan dapat 1/2 sebab apa? Sebab dia seorang dan tidak ada anak laki-laki bersama dengan dia. Cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Untuk menyempurnakan 2/3 bahagian anak perempuan. Baik. Jadi kalau tengok kiraan dekat situ, kita dapat asal masalah 12. Ada orang tanya, Ustaz, 12 ni mari celah mana? Mari celah mana 12 ni? Dia celah tu lah dia mari. Kalau tengok pembawah dia, 1/4, 4, 6, 6, 2, 6. Comel nombor ni, betul semua tak? 4, 6, 6, 2, 6. Jangan tikam sudah apa ni? Ini kata teringat pula ustaz ni, dia tikam nombor, dapat pula first prize. Dia wakaf pula kat masjid. Orang bagus. Bagus benda gini, tak jahil. Baik. Jadi kalau tengok situ sekalian, 4, 6, 6, 2, dia boleh masuk dengan nombor 12.
Dia ada sifir dia. Kalau nombor 4 ada, nombor 6 ada, nombor 2 ada, yang paling sesuai sekali. Kalau ada 4, ada 6, 12 lah paling sesuai. 4 darab 3, 12. 6 darab 2, 12. 2 darab 6, 12. Gitu. Jadi, kalau tengok kat situ, suami 1/4, 4 darab 3, 12. Tengok 6 darab 2, 12. 6 darab 2, 12. 2 darab 6, 12. 6 darab 2, 12. Kalau campur semua, udah jadi 15. Bila jadi 15, asal masalah, ini namanya kes aun. Apa dia aun? Meningkatnya asal masalah, berkurangnya hak pewarisan bagi ahli waris. Itu namanya aun. Baik, maknanya cucu perempuan dapat sini. Tengok cucu perempuan dapat sini. Okey, kita tengok belah belakang. Macam mana yang menyebabkan cucu lelaki yang bawa masy'um tadi, bawa ketidakberuntungan tadi. Ada dia tak dapat. Sama, Siti mati, dia ada suami, ada ibu, ada ayah, ada satu anak perempuan, ada satu cucu perempuan, ada satu cucu lelaki. Tengok sini tuan-tuan. Last sekali cucu tu akan dapat asabah. Dapat asabah. Bila masuk asabah, maksudnya dia akan ambil baki harta. Bila tengok sini ada baki tak? Tak ada baki. Bila tak ada baki, menangis, tak berlagu lah. Allah SWT. Sebab apa tak ada baki? Tengok. 3, 2, 2, 6, udah jadi 13. Udah lebih pula. Bila berlebih, tak ada baki lah untuk dia. Maka ketika ni hadirin mati Allah SWT, cucu lelaki tersebut disebut sebagai akhun masy'um, saudara membawa kesialan. Nampak tak? Jangan marah ke dia, tapi takdirkan itu. Dan kalau kita mengaji malam ni, tahu kita ada cucu, bukan dia tak dosa, istilah saja, istilah dia, nama dia. Cucu tak bawa berkat. Maka kita dah tahu cucu kita bakal tak dapat pusaka. Sebab tuan-tuan saya yakin dia jaga cucu daripada kecil. Arwah mak saya, anak sulung kakak saya tu, cucu pertama dia jaga sampai besar. Lepas tu dah naik tingkatan, bawa pergi ambil duduk dengan ayah dia. Sayang lah, sayang sangat pada cucu ni. Sayang lebih pada saya pada anak lagi. Jadi tuan-tuan mati Allah, pastinya kita meninggalkan sedikit harta pada dia. Sayang kan, duduk sekali main Angry Bird sama-sama dengan cucu. Jadi mati Allah, Angry Bird tu main tu. Jadi bagilah sikit, nak bagi 1,000, 2,000, tinggal wasiat ke benda kalau ternyata cucu kita tak layak terima pusaka tersebut. Dan saudara tu tuan-tuan boleh rujuk sebab dia hampir sama je soalannya ataupun contohnya dengan apa yang kita bahaskan tadi. Soalan ke-113, apakah anak li'an layak untuk mendapat harta pewarisan? Apa dia anak li'an? Bukan nama orang Cina ni, li'an, tahu kan? Nama li'an. Li'an bermaksud seorang suami menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya itu adalah anak mereka hasil benihnya melalui sumpah yang tertentu. Dah dia nafikan. Sumpahnya ialah dengan suami berkata sebanyak 4 kali, saya bersaksi dengan demi Allah bahawa saya benar-benar jujur dengan segala tuduhan zina yang saya lemparkan ke atas isteri saya. Anak yang dia lahirkan ini adalah hasil daripada anak zina dan bukan daripada benih saya. Nampak? Berapa kali? 4 marrat, 4 kali dia kena sebut. Dan pada kali kelima, suami itu berkata, sungguhnya laknat Allah. Itu sebab dia panggil li'an, laknat itu. Sungguhnya laknat Allah akan menimpa kepada saya sekiranya saya menipu dalam tuduhan yang dilemparkan dan saya menafikan anak tersebut daripada benih saya. Jadi bila mana automatically dia sebut gitu kepada anak tu, maka putuslah nasab. InsyaAllah SWT terputuslah nasab dia, anak tu dengan dia. Walaupun betul tu anak dia, tapi sebab dia sumpah artinya dia anak. Sama juga kalau tuduh. Sebab apa tuan-tuan insya-Allah? Kes ni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ni isteri dia berzina. Dia berzina, Rasulullah kata bawa 4 saksi ataupun sebab belakang kamu dengan tuduhan qazaf. 80 kali sebatan atau belakang. Dia kata, ya Rasulullah, takkan sempat saya nanti cari 4 orang. Isteri saya tengah berzina, ya Rasulullah. Maka tu ayat cara nak menyampaikan ataupun cara nak menyaksikan perbuatan dia itu. Jadi, satu. Firman Allah SWT surah Nur ayat 6 hingga 7, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina,
Sedangkan mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan. Macam asbabun nuzulnya macam itulah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Datang sahabat ni ngadu pada Rasulullah. Tengok tuan sekalian, pada zaman Rasulullah pun berlaku kes-kes. Cumanya kes-kes ini tuan-tuan macam Allah sebagai sebab saja. Pensyariah Rasulullah ni sebagai pembawa syariah. Maka beginilah cara nak menyelesaikan masalah berlaku. Dan kes umpama ini terjadi pada zaman kita cukup banyak tuan-tuan. Cukup banyak. Isteri main kayu tiga, suami kayu kok, macam-macam keadaan suasana. Satu benda cukup payah tuan-tuan macam Allah, keadaan fitnah yang berlaku. Saya pernah cerita daripada tuan-tuan. Saya dapat satu panggilan daripada seorang makcik, kakak lah. Dia kata dia berzina dengan pakwa dia, ex-boyfriend dia. Waktu bertemu dalam reunion sekolah, buat grup WhatsApp. Dah ada grup WhatsApp lah, bertemu lah. Bertemu, akhirnya berzina. Zina, dia ada suami, kak dia ada suami. Dan dia cerita pada suami dia berzina. Suami dia tu redha, tak apa dah jadi lah. Macam mana bodohnya suami. Kadang tapi tak apa, ada orang macam tu, tak apa redha. Tapi masalah yang berlaku pula, yang dia telefon saya bukan sebab tu. Sebab suami dia nak nikah lain. Nak nikah. Bila nikah lain, dia tak bagi. Suami dia kata, awak berzina boleh, takkan saya nak nikah secara sah, tak boleh. Dia main buah tu pula. Oh patut dia maafkan. Jadi bila balas sikit, suami dia akan mungkit. Kamu dulu berzina, aku maaf. Jadi apa? Dia tanya apa hukum suami mengungkit. Saya tak tahu nak jawab apa ni soalan. Dia pun bersalah. Dia berzina, suami lagi lah. Ambil kesempatan pula jadi ubutan. Bila balas sikit sebut ni. Bila sikit sebut ni. Aku nikah sah, kamu berzina. Ya dalam Allah SWT itu sebab Allah bagi hukuman yang paling berat sekali. Antaranya orang zina yang muhsan, yang dah kahwin dia berzina, rejam sampai mati. Bukan rejam separuh mati, mesti mati. Bukan setakat mati, kena saksi oleh ramai orang. Orang yang tukang rejam, bukan pegawai penjara rejam, depan orang. Sama juga dengan bab zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah walyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Mesti disaksikan sebahagian daripada orang beriman. Kalaulah benda dilaksanakan dalam negara kita macam Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mungkin nak kata 100%, insya-Allah zina takkan terjadi. Walaupun mungkin terjadi, mungkin tertutup. Tu sebab nak sabit zina ni payah tuan-tuan, bukan senang. Yang takut sangat hudud Allah ni sebab benda. Sebab kita teruk sangat kena jaga dengan Inggeris ke? Sampai takut sangat dengan hukum Allah yang Allah turun dalam Quran. Allah kata nak saksi, dia mesti 3 cara. Mesti syahadah, penyaksian. Siapa saksi? 4 orang lelaki yang adil, saksi pada tempat yang sama, masa yang sama, jelas dia nampak benda tu. Bukan dengar bunyi kursi ke benda. Dia kata berzina. Mungkin dia tengah berzomba baru, betul Allah SWT. Kita kata dia berzina, tak boleh. Tudrabul hudud bisyubhat. Hudud akan terbubuh dengan perkara syubhat. 4 orang saksi mesti 4 tengok. Bukan yang pertama tengok, wah betul dia berzina. Mu nampak? Aku rabung jauh, tak nampak, tak jadi. Bukan senang sabit zina. Dah apa takut sangat. Tu sebab kita sampai sekarang pun masih lagi RU 355 tu masih lagi bicarakan bab ta'zir baru tuan-tuan. Berzina ni teruk kita ni. Sangat-sangat teruk. Alhamdulillah. Tu sebab kalau nak nikah lah. Tak payah berzina, nikah. Takut benda. Nikah takut, zina berani. Kau krim tu. Ya. Adil ni dia tak buat dosa-dosa besar dan tidak berkekalan dosa kecil. Adil. Dia tak jenis cakap bohong, jenis bukan jenis buang sampah merata, terpakai seluar pendek saja, itu adil. Semayang, confirm dia semayang, itu antara ciri-ciri adil. Bukan buka tikar tu ludah, itu tak adil tu. Tak, itu adil. Itu masuk adil. Kemudian nak saksi lagi yang kedua dengan qarinah. Qarinah apa dia? Contoh perempuan tu mengandung, tak ada anak. Tak ada anak mengandung, tak ada anak tu mengandung tapi tak ada suami. Tu
qarinah. Ataupun satu lagi ikrar, pengakuan. Dia jumpa dengan tok hakim, dia kata saya berzina. Contoh, dua sahabat Nabi yang mulia yang mengadu pada Rasulullah, Sayyidina Ma'is dan seorang perempuan Ghamidiyah, dia datang mengadu pada Nabi, dia berzina. Dua orang sahabat Nabi. Dan dua-dua ni Nabi SAW, sahabat Nabi dua-dua. Dan dua-dua ni Allah menerima taubat mereka dengan rejaman yang mereka terima pada zaman Rasulullah tu. Allah terima taubat dia. Sampai sahabat cerca dia, umpat dia ataupun kecam dia, Nabi larang mengecam sebab dia tak menjadi taubat tingkat tertinggi sekali. Dan kalaulah satu masa nanti kalau kita mungkin tak sempat, anak cucu kita sempat, Malaysia laksanakan hudud Allah Subhanahu wa taala kisah ini, kalaulah orang tu pernah berzina, wajib ke dia mengaku? Maka ada ulama menyebut tak payah mengaku pun tak apa, hanya bertaubat kepada Allah dan tutup buku terus. Jangan cerita pada orang. Ini cerita pula pakcik dulu, sebelum pakcik terlibat dengan benda ni, tikus jadah ni, pakcik dulu hari-hari berzina. Dia bangga pula dia berzina. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Jangan cerita. Apatah lagi up dalam media sosial. Bila kita cerita, mana kita ikrar. Kita ikrar, sah. Kalau jumpa tak hakim, kena kejar orang mati. Tak payah cerita. Walaupun kita memang buat benda tu, cuma nak bagi semangat orang suruh bertaubat. Siapa? Saya pun sama macam awak dulu. Tak payah cerita. Cerita kawan saya, cakap kawan saya. Jangan cakap kita. Faham tak? Gitu. Dan tuan-tuan macam Allah, bayangkan kalau seorang isteri itu berzina, suami balik rumah tengok isteri berzina. Kat rumah kita ada kapak je. Kita bukan cari kapak. Mana M16? Tak ada M16. Nak tembak pakai M16 tu. Kalau boleh ada bom atom tu, kita bagi. Sedangkan Allah kata orang berzina, perempuan muhsan atau lelaki, Allah sebut dalam Quran, ayat tu dah mansuh ayat ni. Tuan-tuan rujuk dalam Matan Arba'in Nawawi Syarah Syekh Mustafa Abdul Rahman, Syarah Sahih, Syarah Matan Arba'in hadis 40, Syekh Mustafa Abdul Rahman, buku hijau tu. Tuan-tuan rujuk, ada satu kalam daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dia kata apa? Aku risau pada akhir zaman nanti akan ada orang yang berkata tidak ada rejam dalam Al-Quran, sedangkan kami merejam, Rasulullah merejam dan kami merejam pada zaman Nabi SAW. Ada ayat, tapi ayat itu dah masukkan bacaannya, tapi hukumnya kekal berjalan sampai akhir hari kiamat. Apa ayat dia? Asy-syaikhu wa syaikha iza zanaya farjumuhum al-battah. Laki yang berzina dah kahwin, perempuan yang berzina dah berkahwin, gejamlah mereka berdua. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main tentang hukum Allah. Kalau kita rasa tak sesuai, cakap belum sesuai lagi. Bukan yang tak sesuai langsung tak boleh, belum masanya lagi, itu boleh terima lagi. Tapi kalau kata tak sesuai, murtad dan keluar dari Islam. Satu huruf dalam Quran, tuan-tuan, IQ je. Macam tak sesuai alif lam mim. Lam mim cukup lah. Kafir, murtad, keluar daripada Islam. Baik. Jadi sahabat ni mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, isteri saya berzina. Bila dia mengaku, Nabi kata bawa 4 saksi ataupun sebatan di belakangmu, qazaf 80 kali sebab. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana saya bawa saksi? Tak ada, dia tengah berzina. Takkan saya nak tengok law begitu. Kalau bahasa kita, takkan nak law begitu, pasti aku je gegah dia dan sebagainya. Maka terima kasih Allah, turunlah ayat ni membantu sahabat Nabi yang mulia tadi, dan juga sebagai kita sebagai panduan. Kalau berlaku betul kes macam tu, wal-iyaz-billah, maka Allah kata kalau tak ada saksi, maka kamu kena bersumpah dengan nama Allah bahawa tuduhan itu. Kemudian kali kelima kena sebut laknat Allah ke atas aku kalau aku berbohong. Baik, itu bukan untuk lelaki saja. Kalau perempuan tu menafikan tuduhan, dia kena sebut juga, wallahi wa billahi wa tallahi, tuduhan suami aku tu tak betul. 4 kali. Kali kelima, laknat Allah ke atas aku kalau aku berbohong. Antara sumpah laknat. Bila berlaku kes macam tu, cerai, farak pernikahan, bercerai. Anak kalau dia kandung, automatically anak tersebut tidak menjadi anak lelaki tersebut, tapi anak perempuan tetap anak perempuan. Sebab nisbah anak kepada ibu dari sudut kalau anak luar nikah dan sebagainya. Setelah dilangsungkan perselian, hubungan anak ini dengan si suami akan ternafi dan terputus. Dengan ini juga hubungan waris di antara mereka terputus dan tidak boleh mewarisi, dan hukumnya ketika itu sama seperti hukum anak zina. Anak zina tak bersalah tuan-tuan, yang bersalah bapa dia. Ada anak zina yang alim, yang hebat dan sebagainya. Itu sebab Allah nisbah anak zina ni kepada mak dia, kepada mak dia. Maka ketika itu dengan bapa genetik tu dah tak ada.
Kalau bapak dia mati, anak zina tu, anak li'an tadi tak dapat pusaka. Kalau anak tu yang mati, dia kaya-kaya, bapak tu tak dapat. Dia dapat mak dengan anak saja tadi. Itu jelas kepada kita. Hubungan anak ini dengan ibunya akan kekal dan hukum yang samalah seperti mana anak zina. Bila mati dia diwarisi oleh ibu dan ahli keluarga ibunya sahaja. Kena jelas pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Isu ni bukan kecil, isu zina ni isu besar. Jaga-jaga sikit. Tolong nasihat anak-anak jiran kita yang naik motor, baru kenal 3 hari naik motor, tegurlah tuan-tuan. Jangan takut, kita bakal piak. Orang dulu berani, orang dah ni penakut. Tuan-tuan kena guna hashtag ada yang bertakut. Allah SWT, ada yang bertakut benda. Tegurlah. Saya pernah pergi pasar malam, dia duduk berdua. Bapak lapar, saya kata nikah ke? Tanya cukup tu, nikah ke? Oh, bengok dia gosok belakang. Belum lagi, gitu. Turun kan? Turun. Sebab satu badan kita besar, muka pun nampak ganah lah. Allah SWT, dia kena buat gitu. Saya masa belajar di Port Dickson dulu, budak-budak Politeknik Port Dickson, dia dua rumah sewa. Kami pun tak ada kerja, pergi makan Port Dickson, balik naik kereta, makan kopiah ni lalu depan rumah. Asalnya penuh depan rumah, dia duduk lelaki rumah lagi empat. Lalu je kita boom, macam pelesik lagi hilang sekejap. Naik motor lah, lagi dia tapukan. Rupanya manusia takut pada manusia daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi berani ya. Pada akhir zaman ni orang jadi penakut untuk menegakkan kebenaran. Ni orang ni Allah akan soal nanti tuan-tuan. Allah takkan biarkan kita senang-senang itu ya. Allah akan tanya kenapa mu tak tegur dan sebagainya. Apatah lagi tuan-tuan yang ada jawatan dalam masyarakat, lagilah Allah tanya. Itu sebab orang sepatutnya tidak gemar kepada jawatan, sebab tanggungjawabnya cukup besar. Kalau tuan jaga satu kampung ni tuan-tuan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang teman. Itu sebab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz daripada badannya besar SSL, bila jadi Perdana Menteri badannya kering. Ada seorang ulama sebut waktu dia berada di Madinah, aku tak boleh nak tengok mana besar tubuh dia, tali pinggang dia tak muat. Dan bila mana dia jadi Amirul Mukminin Perdana Menteri, aku boleh kira batang rusuk dia daripada belakang. Maksudnya dia kata Allah SWT, sebab hari-hari sibuk tentang urusan rakyatnya. Itu Allah SWT itu dah dapat saya sampaikan pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Tajuk yang menarik juga, iaitu munasakhah. Munasakhah ni kek lapis Sarawak, kematian berlapis. Mati seorang, lepas tu tak bagi lagi harta, mati pula seorang lagi, lepas tu tak bagi lagi, mati lagi. Matilah kita mengira kes ni memang mati tak? Sebab kes ni kita panggil kes kematian berlapis kek Sarawak. Jadi tuan-tuan kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses, dalam cuti sekolah baru ni kita buat kutipan untuk PKPB di di Meru Osi, PKPD juga di Klepang Jaya. Kita dapat mengumpul dana sekitar dekat 100,000 lebih. Alhamdulillah, orang kita cukup bermurah insya-Allah. Dan sekarang pun saya tak buka dah. Cuma tuan kalau tengok di belah Kuala Lumpur sekarang, di belah Johor tuan-tuan, kalau ada orang bagi minta pertolongan, tuan-tuan bantulah sikit sebanyak tuan-tuan. Sebab Nabi kata siapa yang bebaskan seorang dalam kesusahan, Allah bebaskan kesusahan di dunia dan di akhirat Allah SWT nanti. Jadi insya-Allah sekadar itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.